Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita anak-anak Lima Al-Jazari untuk pelajaran pada hari ini bersama saya Ustazah Sazana binti Johuri bagi mata pelajaran Jawi tahun 5. Hari ini hari Rabu 3 hari bulan Februari 2021. Okay. Sebelum memulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Diharap anak-anak dapat menadah tangan, membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Suka Ustazah ingatkan anak-anak yang berada di rumah sekarang ini agar sentiasa menjaga kebersihan tubuh badan, kebersihan diri. Caranya mestilah mandi, gosok gigi, shampoo rambut dengan bersih. Okay. Mandi sekurang-kurangnya mesti 2 kali, pagi sekali dan petang. Gosok gigi minimal 3 kali, bangun pagi, mandi petang dan sebelum tidur di waktu malam. Ya. Jangan lupa di rumah tolong-tolonglah mak ayah tu bantu mereka buat kerja-kerja yang ringan, bukannya berat menyangkul tanah, tanam sayur. Tak ada. Bantulah ibu di dapur, tolong masak yang perempuan, yang lelaki pun boleh, tak ada masalah. Tolong ibu masak. Tak tahu masak, tolonglah potong sayur, potong bawang, ya. Bantu ibu dan ayah tanpa perlu ibu panggil-panggil, tolong sini, tolong tu, tak perlu. Datang, ada apa yang saya boleh bantu ibu? Ada apa yang saya boleh bantu ayah? Volunteer. Itu adalah lebih baik. Tak perlulah ibu dengan ayah panggil-panggil. Ya. Jangan lupa solat sunat duha. Dah solat sunat duha belum? Kalau belum, nanti lepas ni sempat solat sunat duha lagi, ya. Pastikan juga solat fardu di awal waktu. Solat fardu di awal waktu bermaksud 20 minit selepas masuk waktu solat fardu dikira sebagai solat di awal waktu. Solat di awal waktu adalah lebih baik kita mendahulukan hubungan kita dengan Allah. Kita dahulukan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan hidup kita, mudahkan urusan kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Dan juga tiba sakit takak ni. Dan juga banyakkanlah membaca Al-Quran. Ambil peluang ini pada anak-anak yang belum khatam Al-Quran. Ambil peluang ini, khatamkan Al-Quran tu. Dah darjah 5, dah 11 tahun yang belum khatam tu, cuba sedaya upaya khatam Al-Quran. Ambil peluang cuti yang panjang ini di rumah untuk membaca Al-Quran semaksimal yang boleh. Ya. Sebelum memulakan pelajaran, suka saya nak ingatkan langkah-langkah menjawikan perkataan. Ada berapa? 4. Pertama, suku kata. Buat suku kata dulu. Kalau perkataan tu berimbuhan, asingkan dahulu imbuhannya. Asingkan tu macam mana kita buat? Suku kata tu, buang dulu, bukan buang, buat pembahagian imbuhan tu dengan kata dasarnya.
Yang kedua adalah buat padanan huruf A alif, B, ba, si, ca, itu padanan huruf. Rumi ke huruf Jawi. Yang ketiga, kaedah KVK, suku kata tertutup pola A, alif gugur. Kalau jumpa A, di tengah-tengah suku kata tertutup, mesti alifnya gugur. A itu kita pangkar. Kenapa kita pangkar A itu? Sebab A yang kita pangkar itu menunjukkan tak ada huruf alif. Yang keempat, huruf I. I ada dua bunyi. Satu yang berbunyi ada. Tak ada ya. Ada ya. Yang berbunyi ada ya. Ya, tajuk pelajaran kita. Ini kitab Jawi tahun 5 yang ada di tangan anak-anak semua. Pastikan betul ya bukunya ni. Yang buku lain pula. Ini tajuk-tajuk yang perlu kita pelajari sepanjang tahun ini. Tajuk pertama hingga keempat. Tajuk pertama adalah kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf nun sahaja. Ya. Okey, pelajaran yang pertama, kata yang menggunakan imbuhan nun sahaja. Jom kita tengok perkataan yang ada di dalam gambar ni. Peraturan di perpustakaan, rekod kehadiran, kad pinjaman, sudut bacaan, buku rujukan, akhbar mingguan. Ini adalah penggunaan imbuhan an dalam 3 keadaan yang berbeza. Untuk hari ini kita akan mempelajari imbuhan an yang menggunakan huruf nun sahaja. Unit 1. Ya, perhati mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf nun sahaja. An-nya tu kita guna nun je. Perhati dan fahami sudut Jawi, tari an, rakam an, buai an, rawat an, masakan, tulis an. Ya, ini contoh-contohnya. Jom kita baca sama-sama. Tarian, rakaman, buaian, rawatan, masakan, tulisan. Semuanya ni kita guna huruf nun aja untuk imbuhan an-nya. Okey, imbuhan an dengan menggunakan huruf nun ini ada dua keadaan. Okey, yang pertama, kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Kata dasarnya tu akhirnya dengan ya. Okay. Contohnya yang berakhir dengan ya. Ya ni padanan huruf dengan I kat sini. Ya, contohnya yang berakhir dengan ya, mesti perkataan tu berakhir dengan I. Contohnya beri. Beri. Diakhiri dengan ya. I ini padanan hurufnya adalah ya. Beri. Bila kita memasukkan imbuhan, contohnya berian. Berian. Ini diakhiri dengan huruf ya atau I kat sini, confirm imbuhannya adalah nun sahaja. Ya, faham ya anak-anak? Okey, yang kedua, kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Contohnya kita bagi contoh. Okey. Simpan. Simpan. Okey. Kaedah menjawi masih buat suku kata. Suku kata pertama sim, yang kedua pan. Simpan.
Lepas tu kita ada imbuhan an. Inilah yang dikatakan suku kata tertutup yang berakhir dengan suku kata tertutup. Pan, simpan. Suku kata tertutup kat sini adalah suku kata tertutup pola A. A kita pangkah menunjukkan tak ada huruf alif. Jadi imbuhan an yang di hujung kerana kata dasarnya suku kata tertutup, maka imbuhan an-nya adalah nun sahaja. Ya. Faham ya anak-anak? P huruf konsonan, A huruf vokal, N adalah huruf konsonan. Inilah dia suku kata tertutup. Ya, faham ya? Seterusnya, okey. Ini saya buat nota supaya anak-anak lebih faham lagi. Imbuhan an dengan menggunakan huruf nun. Bila kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Ya ni, puji kat sini. Ya, ujungnya puji. Lepas tu ada an. Puji, ya, imbuhannya adalah an nun sahaja. Yang kedua adalah kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Suku kata tertutup kat sini adalah makan. Kan adalah suku kata tertutup. K konsonan, A vokal, N konsonan. Makan. Dan ada imbuhan an. Jadinya kalau kita nak menjauhikan, asing imbuhan. Imbuhan kat sini adalah an. Asing imbuhan an dulu, potong macam tu. Lepas tu kata dasarnya makan, buat suku kata makan. Kan adalah suku kata tertutup pola A, alif gugur. A tu kita pangkas sebab dia kat tengah-tengah suku kata menunjukkan tak ada huruf alif. Dan imbuhannya adalah nun sahaja sebab kata dasarnya adalah suku kata tertutup. Jadi makan tambah dengan imbuhan an nun sahaja jadi makan an. Ya. Jom tengok seterusnya. Ini dalam kitab anak-anak semua. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Imbuhan an pada kata dasar yang berakhir dengan huruf ya hendaklah ditulis dengan huruf nun sahaja. Puji, ya. Tari, ya. Belai, ya. Pakai, ya. Jadi ini bila kata dasarnya diakhiri dengan huruf ya. Dan kalau ejaan ruminya huruf I, imbuhannya, nunnya, annya itu adalah nun sahaja. Puji tambah imbuhan an nun sahaja pujian. Saya punya ni tak jelas huruf nunnya. Anak-anak boleh tengok dalam kitab muka surat 5. Muka surat 5. Buka muka surat 5. Ya, contoh kedua adalah tarian, tarian. Nun aja. Belaian, nun, belaian. Nun aja annya. Pakai tambah dengan an, pakaian. Nun sahaja. Sebab apa? Sebab kata dasarnya diakhiri dengan huruf ya. Ataupun huruf I padanannya. Contoh daripada sini, beri, beli, tari. Ya, mesti imbuhan an-nya adalah nun sahaja. Ya, contoh yang berikutnya kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Imbuhan an pada kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup ditulis dengan huruf nun sahaja. Sukat. Kita tengok sukat. Sukat SU su KAT kat.
sukat. Suku kata pertama su dan kedua kat. Su, kekalkan huruf padanannya. Kat, suku kata tertutup pola a alif gugur. Ini suku kata tertutup. K, huruf konsonan. A, huruf vokal. T, huruf konsonan. Jadi ini adalah suku kata tertutup. Mesti imbuhan an-nya itu adalah nun sahaja. Tapis. Eta. P-I-S. Okay, suku kata pertama apa dia? Tapis, ta. Suku kata kedua, pesta. Ada apa-apa huruf kita nak gugurkan? Tak ada. Kekalkan huruf, padanan hurufnya. Pes. Ada suku kata tutup pola a alif gugur? Tak ada. Sebab apa dia I? P huruf konsonan, I huruf vokal, S huruf konsonan. Jadi, kekalkan ejaan jawinya. Tita, e alif, pi, pa, ai, ya, es, sin. Jadi kalau nak masukkan imbuhan an jadi tapis an. Sebut. Sebut pun sama ya, suku kata tertutup. Akhirnya sebut. Suku kata pertama se, suku kata kedua but. Se, tak ada ya. But, kekalkan padanan hurufnya. S, sin, B, ba, yu, waw, tita. Sebut. Tengok ni ejaannya sebut. Yang kedua, ikhlas adalah kata serapan daripada bahasa Arab dieja ikhlas. Las ini adalah suku kata tertutup. Ya. Jadi di sini sukat tambahkan imbuhan an jadi sukatan. Ni ujungnya nun saja ya anak-anak sebab dia warna pink jadi tak berapa nak clear. Ya. Okay. Sukat an, sukatan. Tapis an, tapis an. Sebut an, sebut an. Ikhlas an, keikhlasan. Okey. Okey, tugasan anak-anak pada hari ini, sila rujuk muka surat 8. Apa yang perlu anak-anak buat? Ambil buku tulis. Kalau tak ada buku tulis, ambil buku tulis Jawi tahun 4. Yang lama. Ada lagi tak? Ada yang dah habis rasanya buku tu tahun lepas. Bukan. Mesti tak habis kan? Guna lagi, sambung je latihan dalam buku tulis Jawi tahun 4 Al-Jazari tu, gunakan semula, sambung aja. Kita manfaatkan, jangan bazir. Ke dah buang? Kalau dah buang terpaksa guna buku barulah. Buku tulis yang baru. Ya. Buku tulis. Ambil buku tulis, lihat buku kitab Jawi muka surat 8. Hari ini hari Rabu. Hari ini hari Rabu. Hari ini silap ni Ustazah. Ni sepatutnya kita nak belajar hari lain masa tu. Hari ini kita 3 hari bulan 1 2021. Ustazah guna pen merah, kamu jangan pula guna merah sebab nak bagi nampak kan. Kalau hitam semua tak nampak. Ya, tuliskan hari ini adalah hari Rabu, mata pelajaran Dawi, tarikh 3 hari bulan 2. Aduh Ustazah ni. 3 hari bulan 2 2021. Ya. Tulis arahannya, jawikan perkataan berikut. Gariskan tengah buku seperti biasa. Kamu dah biasa Ustazah kan? Garis tepi, garis tajuk, hari bulan, gariskan. Arahan, jawikan perkataan berikut, tuliskan arahannya, buat nombor 1 hingga 9.
garis tengah buku, garis tepi buku. Buat nombor 1 hingga 9 di sebelah kanan. Senaraikan perkataan-perkataan 9 perkataan ini, nombor 1 masakkan dan seterusnya hingga yang terakhir kiriman. Ya. Jangan silap menjauhikan. Ustazah akan beri contoh. Ulang balik macam mana nak menulis. Garis tepi, garis hari, tajuk, hari bulan, gariskan. Arahan jauhikan perkataan berikut. Garis kanan, tepi, gariskan tengah. Sebelah kanan rumi, sebelah kiri jauhi. Macam biasa sebelum ni, masa kamu dah jam 4, Ustazah biasa buat macam tu kan. Nombor 1 dimulakan dengan masakan dan nombor 9 akhirnya kiriman. Tak kisah mana pun masakan nombor 1 limpahan siulan 1, 2, 3 atau kamu nak buat masakan 1, belian kedua, semakan ketiga pun boleh. Janji ada cukup 9 perkataan tu. Ya, sebelah kanan ruminya dan sebelah kiri jauhinya. Jangan lupa mesti buat suku kata. Pangkah mana huruf yang kita gugurkan. Jom. Ustazah beri contoh 2 jawapan untuk perkataan limpahan. Ingat, kalau buat suku kata, perkataan tu ada imbuhan. Imbuhannya apa kat sini? An. Jadi kita asingkan dulu imbuhan ni dengan kata dasarnya limpah. Limpah dengan an kita asing dulu. Kita tak nak campur. Asing, ini penting, ini penting. Sebab nanti boleh silap kalau kita tak buat macam ni. Asing dulu imbuhannya dengan kata dasar. Limpah, imbuhannya an. Kalau masakan, imbuhannya an. Potong dulu imbuhan annya. Asingkan dia dulu. Kata dasarnya masak. Buat suku kata masak. Masak. Itu dia. Kalau ni limpah. Lim suku kata pertama, pah suku kata kedua. Mesti asing imbuhan dulu. Ingat tu anak-anak. Sebab nanti dia boleh jadi 2 ejaan. Silap. Yang betul, yang tepat, asing dulu imbuhan tu siap-siap. Okey. Jom kita jauhikan. Limpah, lim. Ada apa-apa huruf yang perlu kita gugurkan di sini? Tak ada. Tak ada kaedah KVK, tak ada kaedah KVK suku kata tutup pola alif gugur, tak ada. Pun tak ada. Jadi kekalkan lim ini. Pah, kaedah apa kat sini? Suku kata tertutup pola alif gugur. Tu kita pangkah menunjukkan tak ada huruf alif. Sebab ini adalah suku kata tertutup KVK, maka bila ada imbuhan an, padanannya adalah nun sahaja. Jadi limpahan dieja sebagai L, lam, ayah, M, mim, pipa. Ada? Tak ada, kita dah buang. Suku kata tertutup pola alif gugur. H, ha. Dan imbuhan an di hujung ini adalah nun. Limpahan. Okay. Contoh yang kedua, mesti belian. Belian. Mesti asing imbuhan an-nya dulu. Asingkan antara kata dasarnya dengan imbuhan. Beli kata dasarnya. Buat suku kata beli. Tak ada ya. I adalah huruf ya. Kaedahnya apa-apa kata dasar yang diakhiri dengan huruf ya, an-nya adalah nun sahaja. Jadi jauhikan B padanannya ba, L, lam, ayah, an adalah nun sahaja. Belian. Ingat anak-anak, asing imbuhannya dulu. Contoh siul an, asing dulu an-nya. Jual an, asing dulu imbuhannya. Kirim an, asing. Hari an. Gambar an. Semak an. Asing dulu imbuhan tu, baru kita buat suku kata pada kata dasar. Sebab kalau kamu tak buat macam tu, akan ada silap.
Nanti terkeliru. Asing dulu imbuhan tu. Kita potongkan dia. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Anak-anak jangan lupa tugasan ini. Siapkan, ambil gambar, snapkan gambar, masuk dalam grup Telegram kita. Tulislah nama. Nama kamu siapa, gambar. Nama, gambar. Kalau buat tag nama pun boleh. Kalau tak ada tag pun tak apa, tulis je nama. Tugasan siapa. Supaya Ustazah boleh menanda tugasan tu dalam grup Telegram, insya-Allah. Ya. Ingat, pesanan Ustazah sentiasa berada di dalam rumah dalam keadaan yang sihat. Ini buku kerja anak-anak ya. Tahun 5. Ustazah rasa anak-anak boleh buat latihan ini dalam perjumpaan kita yang akan datang. Kita buat sama-sama nanti, ya. Okey. Jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa tugasan kita.